Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita bertuah sebab kita ada Honda HR-V generasi ketiga hari ini untuk kita review hari ini. Dan tapi sebelum kita review kereta hari ini, tolonglah subscribe, share, like dan share sekali lagi video daripada Mekanika Malaysia. Okay guys, WhatsApp jangan lupa. Honda HR-V adalah satu model yang cukup penting bagi Honda, bagi pasaran Malaysia. Sebab apa? Sebab bila Honda HR-V masuk di Malaysia, dia sangat mengganggu dominasi pesaing-pesaing dia yang lain. Sebab kebanyakan orang bila beli SUV, tak semestinya dia nak besar, tak semestinya dia nak all-wheel drive, tapi dia nak duduk tinggi sikit daripada jalan raya. Kalau kita duduk rendah atas jalan raya, kadang-kadang kita rasa lenguh bila kita long distance driving. So, bila Honda melahirkan HR-V ni, model ini memang sangat diterima oleh masyarakat Malaysia. Dan untuk varian kali ini, kita ada varian RS dengan harga RM140,800. Mari kita cerita kenapa model ini adalah model yang paling canggih yang pernah dihasilkan oleh Honda bagi model HR-V. Okey, untuk generasi ketiga ni ataupun dikenali sebagai Honda HR-V RV, RV tu dia punya code project, dia menggunakan satu design yang baru. Kalau dulu kita dikenali Honda ni memang terkenal dengan design solid wing face, iaitu lampu disambungkan dengan satu krom berwarna perak. Sekarang ni dia dah tinggalkan design tu, dia buat design yang baru. Contohnya kita tengok di sini ialah floating grill dengan housing dia yang warna hitam dan juga bentuk dia 6 bucu. Kalau kita tengok, ini ialah falsafah design Honda yang baru. Bahagian krom pula dia tolak ke bawah, iaitu di bahagian lower grill, dan di bahagian lower grill ni juga dia gunakan LED fog lamp. LED fog lamp ni memang kalau kita tengok daripada jauh nampak macam kecil je, tapi bila kita buka waktu malam memang dia cukup terang. Dan sebabkan kereta ni menggunakan kemasan RS, okey, dia akan lebih sporty daripada HR-V yang biasa. Contohnya, housing lampu dia letakkan hitam, dan di bahagian housing lampu ni dia letakkan krom untuk membahagi-bahagikan lampu ni. Dan kita tengok juga dekat bahagian bawah ni juga ialah dia letak kemasan krom berkilat. Sorry, bukan krom, hitam berkilat untuk bahagian skirting. So kita boleh tengok untuk RS ni juga bahagian-bahagian yang diberi kemasan warna hitam kilat termasuklah cladding tepi, bahagian tepi dan juga kemasan dekat belakang dan skirting belakang tu. Ini memang khas untuk RS sahaja. Okey, bagi hybrid kita boleh tengok logo dia berwarna biru dan juga ada tulisan RS di situ. Dan khas untuk RS juga kemasan lower grill ni dia adalah satu bentuk macam M-bit ataupun orang kata macam, saya tak tahu nak sebut apa, tapi bila kita tengok degupan jantung tu kat hospital tu, dia tap-tap naik di situ. So secara keseluruhan saya rasa bahagian depan Honda HR-V RS ni memang sangat sporty, sangat eksklusif, sangat eksekutif, dan saya memang suka tengok dengan design Honda HR-V. Untuk HR-V RS dia menggunakan rim 18 dengan tayar Continental Ultra Context. Kalau kita tengok RS, memang dia akan menggunakan rim warna hitam berkilat. Memang nampak cantik. Dan salah satu elemen yang saya suka pada HR-V ni ialah shoulder line dia. Shoulder line dia daripada lampu depan kepada lampu belakang tu memang clean, nampak tegap. Dan kalau kita tengok betul-betul, HR-V ni dia masih mengekalkan konsep sporty coupe pada sebuah SUV. Hidden door grip. Dekat sini boleh buka, bukan dekat sini. Sebab apa? Sebab dia nak nampak kereta ni sporty, tak ada pintu belakang. Sebenarnya ada. Dan berbanding dengan model lama, kita boleh tengok roof dia ni lebih tegak sebelum dia slope ke sini untuk C-pillar. Ini bermaksud
dia dah membesarkan di bahagian dalam dan pada masa sama bukaan pintu dia lagi besar. Okey, itu dari segi rekaan atas. Dari segi rekaan bawah, cuba kalau kita tengok betul-betul, ground clearance dia dah bertambah 26 mm. Kalau model lama lebih kurang 170 mm, model baru ni 196 mm. Ini bermaksud model ni kalau kita nak masuk kebun durian ke, kebun sawit ke, insya-Allah lepas. Sebab ground clearance dia lagi tinggi berbanding dengan model lama. Untuk bahagian belakang, saya memang suka dengan tailgate dia berbanding dengan HRV yang lama. Sebab kalau kita tengok, lampu dia ni tak kerekut. Daripada kiri kanan dia bagi terus besar-besar. Memang waktu malam memang sangat cantik. Dan sebabkan model ni menggunakan kemasan RS, dia ada skirting hitam, hitam berkilat dan juga chrome. Hanya varian RS dengan V saja dapat auto tailgate. Bila kita buka, kita dapat lebih kurang 335 liter ruang kargo. Cukup besar untuk SUV segmen B. Cuma malangnya kereta ni hybrid. So dia tak ada tayar spare lah. Sebab bahagian belakang tu dia guna untuk bateri sistem hybrid. Okey, memang aku sengaja duduk macam ni. Sebab apa? Sebab aku nak tunjuk bahawa lantai platform Honda HR-V ni sangat fleksibel dan bagus. Nombor satu, kedudukan tangki minyak tak duduk di belakang. Dialih anjak ke depan. Memang benda ni dah lama Honda guna untuk model Jazz, Honda City supaya ruang kargo dia luas. Tapi sebenarnya bila ruang kargo tu luas, lantai ni dah rata, dia boleh menyediakan fungsi ultra seat. Bahagian cushion tu kita boleh lipat ke atas dan kita boleh sediakan rantai yang rata ni untuk kita letak barang. Kita boleh letak basikal. Kita boleh letak pasu bunga. Tempayan budu pun lepas letak kat sini. Inilah kelebihan ultra seat. Dan ini tak bermakna seat belakang ni kita tak boleh lipat. Kalau kita lipat dan kita flat outkan di bahagian belakang, kita dapat lebih kurang 1274 liter ruang kargo. Besar tak? Besar dan fleksibel. Itulah kelebihan Honda HR-V. Okey, pendapat saya memang suka ruang kokpit dengan driver HR-V baru ni. Sebab apa? Nombor satu, center console dia ni tidak lagi open berbanding dengan center console HR-V lama. HR-V lama dia terlalu tinggi dia punya center console ni menyebabkan kita rasa sempit. Nombor dua, dashboard ni juga layout dia lebih simple, lebih ringkas, lebih cantik. Dan ada satu ciri baru yang diperkenalkan pada HR-V yang baru. Ciri aircon diffuser. Bila kita pilih aircon diffuser, instead angin aircon ni datang direct tala kat muka kita ni, dia akan lalu di bahagian tepi. So, engineer Honda kata tujuan dia supaya kita dapat rasai pengalaman seperti memandu sebuah kereta sport tak ada atap. Confirm Abang Jaafar suka. Dan yang ketiga, seat dia. Seat dia lagi lembut berbanding dengan Honda Civic dan steering dia balutan hitam dengan kemasan red stitching memang sangat cantik, sangat sporty. Okey, ini bahagian dalam enjin Honda HR-V RS. Seperti yang saya cerita, enjin ni adalah bertindak sebagai pengecas mata-mata. Semasa kereta ni bergerak, enjin ni akan disambung kepada dua motor elektrik. Satu motor elektrik bertindak sebagai charger. So enjin ni disambung pada motor elektrik akan charge bateri kat belakang. Bateri tu lebih kurang 1 kWh lah. Dia berbanding dengan Honda City RS, bateri ni ada 60 sel. Kalau Honda City 48 sel. So bateri dia lagi besar. Dan enjin ni juga bersambung kepada motor yang kedua. Motor yang kedua ini yang memacukan tayar depan kereta ni lah. Motor kedua ni lebih kurang 253 Nm torque pada 0 RPM dan juga menghasilkan 129 horsepower. Okey, macam ni. Pada kebanyakan masa dalam town, slow speed, kita akan gunakan enjin ni sebagai pengecas semata-mata. Enjin charge bateri bagi power kepada motor, kereta jalan. So memang kereta ni akan bertindak sebagai range extender ataupun kereta separa elektrik hybrid. Macam tu. Cuma bila kita masuk high speed 80, 90 ataupun 100 ke atas, barulah kereta ni menggunakan enjin. Sebab di dalam
transmisi dia juga ada satu gear dengan clutch. Dan gear ini ratio dia sama dengan ratio gear 5 ataupun gear 6 kereta biasa. So, bila high speed baru dia guna enjin. Secara purata, walaupun saya dah lenjan kereta ni kau-kau, dia boleh memberikan bacaan sekitar 20 km per liter. Setangki kereta ni boleh pergi lebih kurang 660 km. Bawa lenjan tau. Kalau tak lenjan mungkin boleh pergi 700, mungkin boleh pergi 800. Ada kursi lebih lah. Siapa tak cukup boleh ambil. Ada 2 kursi lebih. Sila. Okey, hari ni kita nak cerita berkenaan macam mana handling ataupun pemanduan Honda HR-V ni. Nombor 1, benda pertama yang saya suka berkenaan Honda HR-V ni ialah steering feel dia. So, dia ada satu teknologi baru dipanggil variable gear ratio steering. So, bila kita laju, feel steering tu lebih sharp, lebih tajam. Tapi bila kita slow, dia tak setajam masa kita laju. Efek dia, bila kita masuk selekoh dengan laju, kita boleh rasa kita perlukan effort yang sikit saja untuk kita masuk selekoh. Selekoh 90 darjah ke, 270 darjah ke, senang kita nak masuk. Dan nombor 2, handling dia. Handling dia magic sikit. Disebabkan selekoh dia, steering dia bagus. So, handling dia boleh katakan agak cantik. Sebab banyak benda yang telah diubah. Contohnya, torsional rigidity dia dah tambah. Dia punya suspension stiffness dia dah tambah. Dan lateral rigidity pun dia dah tambah. So, apa yang magicnya berkenaan dengan platform Honda HR-V ni ialah, walaupun kita bawa laju, dia still rasa stable. Tapi bila kita masuk selekoh, dia punya kadar kemasukan kereta tu pada selekoh ataupun yaw rate sangat cantik, sangat cepat. Macam kita bawa kereta sport lah, dia punya feel, efek bila kita pulas steering dengan chassis tu masuk ke dalam selekoh. Memang sedap. Tapi adakah dia tak comfort? Inilah yang magic nombor 2. Magic nombor 2, comfort tu still ada. Sebabkan satu, suspension travel dia dah bertambah. Sebab saya cerita tadi, dia punya ground clearance dah bertambah. Dan pada masa sama, suspension bushing kat belakang tu, dia letak hidrolik. So, bila kita bump, sebelum dia bottom out, dia dah melembutkan pergerakan chassis tu. So, kita rasa macam ala-ala Continental sikit. Tapi tak adalah sampai Continental. Tapi feel tu dia ada dekat situ. Inilah yang benda yang saya sangat suka pada Honda HR-V. Dan ketiga, braking dia. Kalau braking biasa je, memang biasa sajalah. Sebab kita kena ingat, bila kereta ni hybrid, so kebanyakan braking dia diambil alih oleh regenerative braking. So, pada kebanyakan masa saya, bila saya main selekoh, saya akan brake, saya akan guna decelerator di belakang steering. So, dia ada 4 step. 1, 2, 3, 4. So, makin banyak kita tekan, semakin kuat dia membreak. So, kita tak perlu tekan brake sangat. Kita just main decelerator tu. So, kereta tu akan slow dekat straight line. Baru kita masuk selekoh. Ini memang kereta yang sangat magic. Straight line sedap. Corner pun sedap. Comfort ada. Ini memang saya suka dengan HR-V ni. Okey, benda pertama yang saya risau pasal kereta ni ialah enjin dia. Kalau kita tengok enjin dia 1.5 Atkinson cycle 4 silinder, sama macam Honda City RS. So, benda pertama yang saya runsing ialah kuat ke tak kuat, cukup ke tak cukup. Ini rahsia dia. Walaupun dia pakai enjin 1.5, tapi horsepower dia berbeza. Honda City RS lebih kurang 97 horse. HR-V 104 horse. Naik 7 horsepower. Tapi torque engine ialah sama. Okey, kepada motor pula, motor dia sama 253 Nm torque, tapi bateri yang digunakan oleh HR-V lebih banyak. Bateri HR-V lebih kurang 60 sel. Kalau Honda City 48 sel. So, berdasarkan pengalaman saya memotong, naik bukit, turun bukit, memang Honda HR-V ni lagi sedap untuk dibawa berbanding dengan City RS. Nombor 2 pula berkenaan dengan safety. Disebabkan model ni menggunakan variant RS, so dia dapat Honda Sensing, lane keep assist, lane keep watch, lane departure warning, adaptive cruise control, low speed follow, semua ada. So memang model ni agak lengkap dari segi safety dia. So kalau kita nak ambil, saya memang cadangkan ambil terus yang ni. Okey, inilah 2 benda yang saya tak berapa suka berkenaan dengan Honda HR-V. Nombor 1, front sensor tak ada mah.
tolong bolehlah letak sikit. Nombor 2, tak ada kamera 360 darjah. Sebab saya ni tak pandai parking. Saya selalu parking sengit. So memang saya perlukan parking 360 darjah ni. Kalau abang Japar tak apalah, sebab dia selalu parking, dia tekan handbrake, dia pusing je masuk drift. Dan secara overall lah, macam mana, saya rasa kalau saya ada duit, saya mampu dan saya nak beli sebuah kereta yang SUV, bawa sedap, luas, power, semua ada, corner sedap, memang saya akan beli kereta ni. Dengan syarat saya tak boleh bawa laju. Sebab kereta ni hybrid. Kalau kita bawa laju, minyak dia agak kuat sikit. So julak yang sesuai untuk kereta ni lah antara 90 ke 130. 130 pun dah laju lah. Tapi secara overall memang saya sangat berminat dengan kereta ni. Sebab salah satu sebab je, walaupun saya dah lenjang kau-kau, minyak dia sangat jimat. 20 km per liter. Agak susah lah untuk kita jumpa kereta biasa, tak ada hybrid, nak dapat 20 km per liter ni kalau kita lenjang memang ke laut lah dia punya minyak. Okey, sekat itu saja apa yang kita boleh review berkenaan Honda HR-V RS variant ni. Dengan harga 148,000 ni, 140,800 ni, saya rasa dia satu pembelian berbaloi. Tak percaya, tunggulah tahun depan. Tahun depan insya-Allah petrol akan naik. Kami boleh menjangkakan petrol akan naik dan bersiap sedialah kalau tak pakai hybrid memang terasa jugalah. Setakat itu saja daripada kami. Seperti biasa, tekan share, klik like. Dekat TikTok pun klik share, like. TikTok Mekanika, YouTube Mekanika, Facebook Mekanika. Dan macam biasa, jangan lupa WhatsApp. Assalamualaikum dan jumpa lagi.